Baik, kita mulakan kuliah kita malam ni sama-sama baca kitab ila harat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil izam syarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil-dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin wa bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitab azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu melebihi daripada suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kamu mengangkat suara sebagian kamu di atas sebahagian yang lain, ditakuti perbuatan kamu itu menyebabkan terhapus amalan pahala kamu. Sebab amalan kamu tadi mengangkat suara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antahbat amalum wa antum la tashurun, kamu tidak mengetahui. Wakil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu fa aba ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Natani dakhala jannah wa man asani faqad riwayat Ibnu Bukhari." Sebenarnya setiap umatku Rasulullah semua masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Yang masuk surga ialah orang-orang yang enggan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang tak kenal kepada arahanku, maka dia masuk syurga. Barang siapa yang melakukan maksiat, tidak mau mendengar arahan dan perintahku," kata Rasulullah SAW, maka mereka itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Hormati imam kita, tak lupa juga tuan-tuan, sebenarnya pengurusi surau, datang puasa, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ta'ala. Kita panjatkan diri dan syukur kepada Allah kerana pada ini sekali lagi kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah kitab akidah, akidah di sunnah wal jamaah. Muka surat apa tuan? Tiga 38 bawah tu. Oh, baik. Akidah yang sahih. Pasal kembak dia jangan. Baik. Akidah dan iman mempunyai
pengertian yang sama. Akidah dan iman. Apa makna akidah? Pegangan seseorang. Akidah dan iman mempunyai pengertian yang sama, yaitu mengitikadkan dan mempercayai dengan etika dan kepercayaan. Putus kotak ini mana yang macam ada lagi tu macam teguh teman jazam. Walaupun kita bakar pun kita tetap menyatakan dia akan sembah meninggal Allah. Kita dibakar, kita dibunuh, kita dibom, kita ditembak, kita dibom, tak tetap menyatakan Tuhan sembah meninggal Allah. Rasulullah. Jadi dengan etika itu kepercayaan yang jazam pasti tetap bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menjadikan alam ini dan yang memilikinya dan yang mentadbirnya dan dialah juga yang walaupun orang lain mendakwa berbagai dakwaan Tuhan mereka begini. Mereka banyak tangannya. Mereka berbagai bentuk, ada kepala dan sebagainya. Melalui mereka berbagai bentuk. Kita tak esa dan tidak sesuatu yang boleh disumpahkan dengan Tuhan ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ditembak, disepak tajam dan sebagainya untuk supaya kita mengaku bahawa ada tanda lain kan? Kita terang. Baik, oleh itu kita percaya malaikat jenur daripada nur yang tidak. Kemudian Rasulnya yang terdiri nanti dan dipilih oleh Allah. Kita Quran, kita Zabur, kita Injil, dan riwayat untuk benar dan juga untuk jahat. Jadi percaya dengan akidah yang betul. Di semua bentuk ada, semua benda wujud. Pertama Allah, kedua mereka di mana jumlah agama ada jumlah manusia. Maksudnya yang punya sifat tanah. Sifat sidik benar, tabiknya baik. Dan juga fatanah. Amanah maknanya menunaikan janji. Fatanah cerdik. Nabi dan Rasul mestilah cerdik. Kalau Nabi Rasul bodoh macam mana? Kan? Kemudian kitabnya Quran. Quran ni terada sampai hari kiamat. Quran terada sampai walaupun berbagai gulungan, berbagai orang cuba contohnya mengubah Quran, tapi mereka tak akan berjaya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah akan menjaga ini sampai hari kiamat. Kemudian ada akhirat. Kenapa kita kena percaya pada akhirat? Kerana setiap benda yang wujud mesti akan habis, akan hilang. Contoh kita sendirilah, tak, kita suatu nanti kita akan mati, meninggalkan dunia. Itu maknanya alam pun juga. Alam pun akan sampai satu tahap dan masanya dia pun akan binasa juga. Kerana nanti yang kekal hanyalah Allah. Aku pematakan yang kekal aku je. Lain semua malaikat pun mati. Kata malaikat kursi pun dia akan mati juga. Tidak ada yang hidup. Semuanya akan mati.
Yang kekal kata Allah, aku saja yang kekal. Aku Tuhan yang tinggi, kan, Tuhan segala Tuhan. Baik. Kemudian qada qadar, ketentuan dan takdir ini kita kena percaya. Kalau kita tak percaya qada qadar ni, kita bukan termasuk dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah dan orang yang beriman pada Allah. Baik, kemudian akidah kepercayaan orang yang ta'alluq di bawahnya perkara tersebut dikatakan sebagai rukun iman. Adalah berdalil kepada Allah sebagaimana berikut. Mana dia tentang sumber yang kata 25 tu dalam perkara sumber. Nah dia ayat Quran. Allah sebut kan, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla ba'ida. Maksudnya, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kita lah. Tak kau hilang kan? Kita mengaku kita beriman. Oleh itu, aminu billah, berimanlah kamu dengan Allah. Wa rasuli, dan rasul-rasulnya. Wa kitabil ladzi nazala ala rasulih, dan kitab yang diturunkan di atas rasulnya. Siapa rasulnya? Rasulullah, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab yang turunkan sebelum. Okey. Yang atas tu disebut nazala. Yang bawah disebut anzala. Nazala dengan anzala beza. Nazala ni dia turun secara beransur-ansur. Mengikut kepada sebut dan kejadian yang berlaku. Sebabnya Quran ni dia turun secara beransur selama 23 tahun. Mengikut pada dan keadaan berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam anzala dia turun sekaligus. Sekaligus. Kitab yang lain semua turun sekaligus. Kita tahu Taurat, kita Zabur, kita Injil kan. Kita Zabur turunkan kepada Nabi Daud. Kita Injil turunkan kepada Nabi Isa. Kita Taurat turunkan kepada Nabi Musa. Sampai itu ada lagi suhu dalam Quran. Turunkan kepada Nabi Allah. Macam tu. Jadi sini ada bacaan iman dengan anzala. Nazla sekaligus. Nazala beransur. Anzala sekaligus. Turunkan di Rasul yang sebelumnya Muhammad. Oleh itu, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur dengan Allah, kufur dengan malaikat, kufur dengan kitab, percayalah isi yang terdapat dalam Quran. Mungkin dia dakwa Quran ni kata undang-undang dia tak sesuai dilaksanakan. Quran ni hanya sesuai pada zaman Nabi aja, dan sekarang tak sesuai. Apa dia cakap itu? Kerana Quran ni sampai bila? Sampai akhir. Okey? Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa yaumil akhir, dan akhirat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu telah sesat, akan sebagai sesat yang jauh. Dhalalan ba'ida. Dalam ayat ini disebut ba'id, qarib. Kalau qarib dekat. Kalau qarib dekat ustaz ni. Ini tahu macam mana nak ustaz. Jauh nak bayar kat ustaz ni. Tak. Jadi kalau qarib tu boleh dekat kawasan macam tu. Beza qarib dengan ba'id. Surah An-Nisa ayat 13.
enam. Enam disebut dalam ayat yang lain, ataupun tak ayat pun disebut hadis. Ayat itu kita sebut. Baik. Amal Rasul bima la yu'minu billahi wa rasulahu wa bainahu sami'na ghufranaka ayat 7:45. Maksudnya tentang amal Rasul orang yang telah mengucapkan dan kata-kata Rasul ni amanah Rasul telah beriman termasuk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab disebut dengan unzila ni dia tak sebut nazala, dia tak ada tasydid. Rasul ni kalau nazala aja dia sebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beriman bila semua dia beriman bila dengan Allah wa malaikatihi dan para malaikatnya wa kutubihi dan kitabnya wa rasulihi dan rasulnya la nufarriqu baina rusulihi, kami tidak membezakan antara salah seorang daripada rasulnya. Membezakan di antara seorang pun rasul. Jadi ayat ini tak ada benar. Membezakan sebagai rasul dengan sebagai Allah Taala. Demi kasus kami bezakan, kami lebihkan sebahagian dengan sebahagian lain. Tapi macam mana? Soalan kami tak pernah bezakan Rasul. Jadi ayat la nufarriqu baina ahadin, kami tidak bezakan di antara seorang rasul. Maksudnya tak beza daripada tugas kerasulan, tugas nubuwah, kenabian. Tugas kenabian, tugas menghendaki iman kepada Allah dan menghindari daripada berhala ataupun selain Allah. Ini adalah tugas yang sama. La nufarriqu baina ahadin. So yang beza ni mana? Yang jadi darjat keutamaan atau khusus yang tertentu yang ada kepada para nabi, para rasul. Masing-masing ada khususiyah, khasais. Masing-masing ada khususiyah yang tak ada kadang-kadang pada nabi ini tak ada nabi. Yang nabi yang ada yang ni tak tahu. Yang lagi nabi yang sudah jadi saya yang jawab ulul azmi 5 kan. Nah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, contohnya Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa kan. Jadi Nabi yang ada gelaran ulul azmi. Sekarang Nabi tak ada. Ketika ada yang boleh mengikutkan orang yang tak mati, Nabi tak rasul ni ada tak? Tak tak? Masing-masing ada kelebihan itu. Itu sebabnya ayat ni sebenarnya tak menentang pun. Ayat la nufarriqu baina ahadin minkum dengan tilka rusul faddalallahu ba'dhum ala ba'din. Demikian rasul itu kami bezakan antara sebahagian dengan sebahagian. Baik. Wa qalu sami'na wa ata'na, lalu mereka berkata wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, ghufranaka
Rabbana wa ilaikal masir. Keampunan kami dengan taat mohon ampunan kepadamu ya Allah, wahai kami, dan kepada kami akan dimatikan. Kepada dia juga semua kami. Tapi tak boleh. Semua akan dimatikan. Kenapa adanya kebangkitan? Soalan, apa perlunya hari kebangkitan? Kenapa perlunya hari kiamat? Kenapa? Salah satu sebabnya ialah Allah Ta'ala nak bagi balasan lah. Balasan baik, balasan buruk. Sebabnya ada harinya kebangkitan. Allah Ta'ala kata Abi kalau ada kebangkitan, siapa yang masuk? Tak tahu sebabnya ada tu lah. Lagi kadang-kadang diselesaikan. Tertangguh macam tu. Contohnya si A membunuh si B. Sebabnya ahli waris boleh membalas si A itu yang telah membunuh tadi. Tak ada pesan. Si A tak akan si dan pihak berkuasa belum mencapai jadi keluarga yang sini taklah membalas dan si telah membunuh ahli keluarga dia. Begitu juga dalam dunia ini kadang-kadang kita menyakitkan hati orang ataupun orang sakitkan hati kita. Okay? Kita nak boleh kadang tak dapat, tak sempit nak boleh, ataupun mungkin kita ni ialah kita ni orang kocik, dia orang besar, tak boleh kita nak balas kan. Macam tu. Disebabkan tak boleh balas tadi, kan itulah mana adanya kebangkitan. Kalau sebutlah hadis itu tuan-tuan, di akhirat besok semua binatang-binatang akan dibangkitkan. Kalau dalam dunia dahulu kambing yang bertanduk mengandung kambing yang tidak ada tanduk, akhirat besok akan dibangkitkan dua-dua kambing tadi. Jadi kambing yang tidak bertanduk akan membalas pula kambing bertanduk. Dibalaslah. Lepas tu kambing tu akan dimatikan semula oleh Allah SWT setelah dibalas. Semana adanya hari pembahasan. So mana manusia tak terlepas. Tak terlepas. Jangan kita anggap dah terlepas. Oh dah terlepas dah. Tak ada siapa pun tangkap Dan. Seorang pun tak boleh tangkap Dan. Jadi dia anggap dia terlepas. Jangan. Kerana zalim ni dia ada 3 jenis kan, 3 benih zalim. Zalim ni ada 3 jenis. Satu, zalim hamba kepada Allah. Kedua, zalim hamba terhadap diri sendiri. Ketiga, zalim hamba terhadap orang lain. Zalim hamba terhadap orang lain. Zalim hamba terhadap Allah. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, dia ampunkan. Kalau tak adalah. Tak. Kedua, zalim terhadap diri sendiri. Contohnya, orang melalai melegakan masa, bagi harta bagi dapat yang tidak tentu kan. Itu zalim terhadap diri sendiri. Satu lagi, zalim ke orang. Fitnah orang. Fitnah orang. Kita boleh tu kali terhadap orang lain kan. Seterusnya Allah Ta'ala sebut Al-Quran, wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib wa kinal man amana billahi wal yawmil akhir wa nabiyyin. Surah Al-Baqarah ayat 1. Apa maksudnya tuan-tuan dalam ayat ini? Laisal birra, bukanlah kebaikan, an tuwallu wujuhakum, bahawa kamu memalingkan masyriq wal maghrib, ke pihak timur dan barat.
iman tak banyak. Tapi sebabkan oleh Allah gitu. Dan lakunya pesan kau jangan kamu lekehkan aku, jangan kamu sini aku ketawakan aku. Akan tiba dan masanya akan berlaku banjir besar, kan? Banjir besar, hujan akan turun dengan lebat-lebatnya dan semua akan habis. Semua daratan akan tenggelam dari kan. Dan kisah Nabi Nuh juga nak tunjuk pada kita bahawa orang yang dikasihi dengan isteri dan anaknya menentang dia. Nampak? Isteri dan anak menentang. Jadi tak mustahil lah kalau zaman sekarang pun, contohnya isteri menentang suami, anak lawan cakap ayah, anak lawan cakap omak. Tak mustahil. Kenapa? Kalau dulu pun dah berlaku dah. Dulu pun berlaku. Dan we know kan, waktu anak dia tadi lari ke gunung, lari ke dia kan, dia panggil dia, anak dia, tapi orang tak laku dia. Jangan panggil dia kerana dia tu musuh aku, kata Allah. Dia tak nak dengar, dia bukan ahli keluarga kamu. Nabi kata, kamulah anak aku nak naik kapal, tapi kata bukan ahli keluarga kau. Sebab apa? Dia tak nak dengar arahan Nuh. Sudah tu akan tenggelami air. Kerana air tu tak baca bukan air beratas je. Air bawah pun buat naik ke atas. Kan? Air bawah pun daripada tanah, air pun keluar. Itu yang penuh air. Semasa Nabi Nuh membuat kapal itu, dan ada riwayat menyatakan bahawa sama ada betul tak, Allah alam. Ada riwayatkan menyatakan bahawa ketika Nabi Nuh buat kapal tadi, orang kampung kan, mereka itu dia protes Nabi Nuh tu dengan cara ada yang kata buang air besar, buang air kat kapal tadi dengan tujuan untuk orang kata merendah-rendahkan Nabi Nuh lah, kerana dia buat kapal. Jadi mereka bukan sahaja menyindir kan, mempelekkan Nabi Nuh, bukan saja ketawa-ketawakan Nabi Nuh, ada juga mereka itu yang buang najis ke atas kapal Nabi Nuh yang dia tengah buat tu. Najis sampai kat sini. Tapi Nabi Nuh sabar. Tak. Kesempatan. Kalau itu tuan dia orang. Tuan marah. Tempat rumah tuan. Tuan datang berak ke depan rumah. Marah tak? Marah tuan. Kan kuang asam tu bang kan. Di kon fit ni hontak kepala tu ke? Faham? Sila kita lah. Dan panah kita anjing pun kita berak, anjing berak depan kita pun kita nak marah dah. Ini orang
berak mak kita, kencing mak kita kan. Tentulah kita mah. Tapi ni Nabi Nuh dia sabar. Sehingga kan tuan-tuan, sampai kepada Nabi Nuh tadi penuh lah orang kampung ni berak dalam kapal dia. Dengan buat barbah tadi lah. Macam tu. Satu hari ada seorang lelaki buta. Lelaki buta dia pun boncik dekat Nuh. Dia marah sama Nuh. Kan ikut hari lekau dia seperti dengan Nuh. Jadi dia pun sama lah. Bila boncik dia pun dah pergilah berjalan buat tungkai dengan tujuan niat nak bilang ke hati. Naik lah. Lepas tu sampai masa tu pun dia mulai ditakdirkan Allah Ta'ala tuan-tuan, dia terjatuh. Dia buta dan dia terjatuh. Kan? Habis badan ni. Semua mata kan. Nampak mata dia, Masya Allah. Tapi ada tak dia tak terima masa tu. Tahu benda sebut dia tak tahu lah. Tapi dia memang sangat beri lah tengah dia. Jadi kata pun dia suka, dia balik rumah. Jadi orang kita tanya lah. Semua tajuk macam mana boleh jadi kata semua dia buta. Dia cerita orang lah. Bila ada ceritakan model tadi, semua apa pun bagus ni. Dia kemungkinan besar. Tapi ni bagus khasiat dia. Bagus khasiat dia. Jadi pun semualah pergilah. Oi pungut. Bawalah bagi pungut najis tadi. Jadi ada wabal di sakit kurap apa sebagainya boleh. Boleh kan. Apa je penyakit kan boleh. Akhir kan daripada penuh dengan najis tu kapal berterusnya licin balik bau rasih kapal tu. Kenapa? Semua dah disapu. Semua korek semua. Masya Allah. Kan? Itulah masalah. Tunjukkan benda tu boleh berlaku. Kalau masalah tadi boleh berlaku. Apa tak? So, janganlah kita jadi apa dia punya pengajarannya, apa je tuan, kalau orang baik dengan kelentingan. Kalau ada sesuatu yang baik, kita jawab baik. Pergilah perasaan. Kita ada orang kaci dia pula. Kita pun cakap lah. Tu nak buat tu. Kan ada orang cakap macam tu kan. Dan kita ni kan suka macam tu. Kalau ada orang nampak baik, kita pun cakap nak menunjuk tu. Jadi macam mana kita nak baju Ustaz? Baik, seterusnya tuan-tuan. Akidah yang menjadi asas agama Islam. Kerana akidah tersebut berlandaskan dari syar'i daripada Quran dan Sunnah.
Sebaliknya jika amal ibadah itu bukan terlebih daripada akidah sahih, yaitu daripada orang kafir dan musyrikin, maka amalan mereka itu diterima tersia-sia saja, tidak balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad sebelum Quran, wa may yakfur bihi fa amaluhu wa bil akhirah min al-khasirin. Wa yakfur yang siapa yang kufur ingkar sesudah dia siapa yang ingkar sesudah beriman, maka amaluhu maka sungguh telah sia-sia amalannya wa bil akhirah, dan dia pada akhirat itu min al-khasirin, orang yang rugi, orang yang rugi. Maksudnya apa maksud ayat tentang murtad, tentang masa murtad ni keluar Islam. Kerana ada orang tertentu ni ada yang keluar Islam. Pengikut dia pun dengan kata pengikut dia walaupun yakin dia tak ada dah, tapi pengikut dia masih yakin ayat pintu Tuhan. Pengikut dia pernah tengok ada satu video kan, ada macam TV lah, dia temu ramah pengikut dia. Jadi pengikut dia kata ayat pintu adalah Tuhan. Pengikut dia sendiri cakap dia yakin Arab walaupun tak tahu dengan yakin dia ayat itu sebagai Tuhan. Macam tu. Ayat P memerintah. Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran lagi. Firman Allah, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la nakunanna minal khasirin." Maksudnya apa tuan? Walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah diwahyukan pada Muhammad wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi daripada in asyrakta, kalau kamu semua menyekutukan Allah, la yahbitanna amaluka, nescaya akan gugurlah amal kamu, pahala kamu akan terbatal. La yahbitanna amaluka wa la nakuna minal khasirin, dia masuk orang yang rugi, Kerana ada yang itu yang murtad. Pada zaman bila Nabi SAW telah wafat, ada di kalangan orang yang masuk Islam masa itu murtad. Tegasnya bila bakal dia jadi dilantik sebagai khalifah selepas wafat, antara tugas bakal ini ialah mengulangi murtad. Dia pernah murtad. Dia tak semua murtad mereka itu mereka tak nak bayar zakat. Mereka tak nak bayar zakat. Dia kata dan Muhammad pun dah tak ada buat bayar zakat lagi. Muhammad dah wafat. Jadi antara tugas bakal ni memerang golongan murtad. Dalam memerangi golongan murtad itu ramai juga
orang itu dipaksa murtad. Kan? Jadi hukum itu murtad. Tapi dengan syarat pasal itu sampai boleh nyawanya itu melayang. Nyawanya melayang. Karena kalau kau murtad, kau akan dibunuh. Jadi zahiriatnya murtad, tapi hakikatnya tidak. Hakikat tidak. Contohnya contoh lagi ialah Ammar bin Yasir. Ammar ataupun keluarga Yasir. Keluarga Yasir ini ialah satu keluarga yang telah dipaksa murtad. Dipaksa murtad. Tapi dalam hati tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keluarga Yasir ini adalah keluarga yang pertama terbunuh dalam peperangan, dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tuan Seterusnya Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, waladzina fi ayatina wa liqa'il akhirah hatta alhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Surah Araf ayat 147. Waladzina ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kazabu, mana mendustakan, orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa liqa'il akhirah, dan pertemuan pada hari ini, hari akhirat. Habitat amal mereka, sia-sialah amalan mereka. Hazzauna ila ma kanu ya'malun, kan? Hazzauna ila ma kanu ya'malun, mereka tidak diberi balasan dan kiamat melainkan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Melainkan apa yang telah mereka kerjakan. Perbuatan kufur jadi yang dibalas itu ialah benda-benda kufur dan segala amalan kebajikan yang mereka buat. Ada orang kafir pun ada juga yang baik, kan? Jadi kan paling baik kerana tolong orang, bantu orang. Tapi dalam konteks ia akan dapat balasan baik ini ada besok ialah beriman saja. Dan tak beriman tetap Allah Ta'ala terima. Cuma beriman Allah Ta'ala mudahkan dia waktu dia menjadi dunia. Kalau saya berikan dia dan aku suka berdoa. Karena ada orang dia suka berdoa. Jadi suka membantu. Dia asalnya nama orang susah dia kalau cuma dalam konteks ini syarat dan apa itu kalau ini gunakan bahasa biasa selama baik kebanyakan yang buat itu disebut kita atas rabi yang kalau dibetul sama juga sebab ini Waulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa may yartadi apa yang murtad minhum daripada kamu min adinihi daripada agamanya yang murtad juga mati wa huwa kafir
Esa ni dia tidak boleh menerima bahagi. Kalau satu boleh menerima bahagi lagi, satu boleh pecah separuh-separuh. Satu boleh pecah separuh-separuh. Separuh-separuh boleh pecah lagi. 1/4. 1/4 kan. 1/4 boleh pecah lagi. 1/8, 1/8 kan. Sebabnya yang paling susah tidak boleh menerima bahagi. Itu paling susah untuk Allah. Dan tidak berbilang-bilang. Wahai Tanya berbilang-bilang. Mustahil Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Kalau bilang-bilang, nak menjadikan ada Tuhan tak jadikan. Si A, Tuhan C nak menjadikan. Tuhan B tak nak menjadikan. Akan jadi pro dan kontra kan? Pro dan kontra. Ataupun Tuhan A dan B dua-dua nak menjadikan. Dua-dua nak menjadikan. Bila dua-dua nak menjadikan, contohnya Tuhan A nak menjadikan dulu. Lepas tu Tuhan B pun nak menjadikan. Jadi bila ada Tuhan A nak menjadikan, mana ternapilah Tuhan B ni. Ternapilah Tuhan B. Itu pun menunjukkan bahawa lemah. Tak boleh begitu dulu. Kalau dua-dua sepakat nak menjadikan. Dua-dua sepakat nak menjadikan si Zaid. Seorang lelaki bernama Zaid. Bila dua-dua nak sepakat nak menjadikan, sudah tentu akan salah seorang dulu menjadikan. Lepas tu baru mula-mula Tuhan A menjadikan Zaid, lepas tu Tuhan B pula menjadikan Zaid. Jadi tak jadi juga. Tak jadi juga. Akan ada wujudkan Tuhan, akan ada wujud kelemahan juga. Macam tu. Ataupun Tuhan A, Tuhan B nak menjadikan Zaid. Dua-dua sepakat jadikan. Dan serentak menjadikan Zaid kan. Kemudian walaupun dua-dua nak menjadikan Zaid, tetapi ciri-ciri yang ada pada itu kadang-kadang berbeza-beza. Tuhan A kata aku nak menjadikan kulit si Zaid ni warna putih. Tuhan B kata aku nak jadikan kulit Zaid ni warna hitam. Dah tak sepakat dah. Dah tak sepakat kan. Walaupun dua-dua tak sepakat nak menjadikan Zaid, tetapi dalam kata nak macam mana kulit Zaid, macam mana mungkin hidung Zaid, macam mana mata Zaid dan sebagainya, mungkin dua Tuhan ni tidak akan sepakat. Walaupun dua-dua sepakat nak menjadikan Tuhan itu menjadikan Zaid. Macam itulah. Jadi mustahil. Semana Tuhan mesti satu esa saja, tidak boleh. Kalau bila masa sepakat, ada masa tak sepakat. Ada masa sepakat. Kita rumah kita pun kadang-kadang ada yang tak sepakat. Rumah kita nak beli kereta Wi-Fi. Tuan tak nak beli Wi-Fi, tuan nak beli kereta. Sepakat. Okey, sepakat. Ya kan. Tak sepakat. Nak sepakat itu susah juga. Dan nak nikah. Suami kata kita nak buat ni bulan 5. 5 bulan 5. Isteri kata nak bulan 5. Dia nak bulan 6. 5 bulan kan. Mula kan. Walaupun dua-dua sepakat nak menikahkan anak, tapi dalam antara itu tak sepakat. Tak? Itu boleh bincang tentang lauk je. Tak tahu apa. Nak masak lauk apa tak? Itu sepakat. Siapa tukang masak kita nak ambil ni? Paling nak dah berapa dah memasak lah. Omar kata ni kawan ni terbaik, kawan ni kawan catering ni terbagus. Suami kata kawan ini lagi terbagus. Last dua dah masuk muka pula. Dah masuk muka kan. Masing nakkan kawan catering, catering yang terbaik untuk lah incas bagian makan kan. Mana suami isteri pun kadang ada pun tak sepakat. Jadi sebabnya perlu bincang, perlunya musyawarah, perlunya perbincangan. Dalam cerita pasal perlunya musyawarah dan perbincangan. Tak ada perbincangan, jadi pasti
berhenti. Kau dia bila. Apa yang lain kita kuasa apa? Tak. Apa usia lain? Habis itu. Secepatnya perlunya suara jangan muafakat tak? Sebab benda besar surau ni dia benda besar. Kalau buat program ni program besar buat bersama tak? Macam tu. Baik. Jadi etikat dan kepercayaan apa tadi? Etikat dan kepercayaan mereka seperti disebut dalam ilmu akidah dan pengetahuan akidah mereka tidak lain kecuali Allah Taala yang Maha Esa dan tidak menyutukan dengan sesuatu yang lain. Allah Taala seberapa asli umatin Rasulullah anak guru wajib ni tahu habis. Sampai situ perbincangan. Boleh? Baik, sampai situ. Soalan kalau ada pertanyaan saya tutup kalau ada. Ada tiga sama ada betul Allah lima adalah dalam menjawab kita jaga disebutkan kalau ada kita tadi itu sebelum jadi ini dah ya ini kita tadi belajar yang apa cakap kan saya tengok video tu kadang kelakar macam budak-budak punya budak tengok dia macam tak tahu jaga ni bukan tugasnya menembak babi. Menembak babi ni kasihlah orang ni kasih orang ni dia buat dia buat arahan dan dia tu pun kita tunjukkan
Dia kalau batu tu suka tu cakap dengan semua udang tu. Cakap tapi luar tu. Cakap ke juga. Dah macam dulu dah. Okey. Okey, Amir. Sudah ada dekat tu. Ada? Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa salamun ala mursalin. Qaballallahu.